لكريم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فاعطني محبتك ومغفرتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah. Yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmat dia, alhamdulillah, malam ni kita sekali lagi sama-sama dapat hadir ke dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini bagi kita menunaikan salat fardu maghrib dan isya berjemaah. Mudah-mudahan salat kita, zikir kita dan doa kita ianya akan diperkenan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita menyambung lagi perbicaraan kita pada kitab Adab Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala pada fasal yang berikutnya. Dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid daraini amin. Dia kata wa kafa bihi dhullan li sahibihi li anna al-mu'mina azizun bi rabbih la yakhafu wa la yarju ahadan siwahu. Dia kata, tuan-tuan, sebelum ni kita terang hendaklah seseorang itu dia menyucikan jiwa dia daripada berasa takut dengan makhluk, kemudian bergantung harap
kepada makhluk. Tuan-tuan, bersihkan hati kita daripada semuanya itu. Takut kepada makhluk, kemudian bergantung harap dengan makhluk. Tuan-tuan, kita nak bergantung hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaqad makkannakum fil ardi, kata Allah, bahawa sesungguhnya kamilah yang memberikan tempat tinggal untuk kamu. Kemudian Allah Ta'ala dia sebut nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami, kata Allah, yang memberikan kepada mereka itu rezeki, dan juga kepada anak keturunan mereka juga rezeki adalah diberikan oleh Allah Ta'ala. Dan tuan, maka pada hakikatnya segala yang memberi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala yang lain daripada Allah Ta'ala, ianya hanya sekadar wasilah saja. Dan tuan, ni satu pegangan yang perlu kita perbetulkan. Kerana ada orang yang dia begitu fokus dan begitu bergantung harap dengan manusia, dengan makhluk, sehingga tidak tergambar pada dia akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, ni yang menyebabkan seseorang itu risau. Dan tuan, ini yang menyebabkan seseorang itu dia berasa takut. Pasal apa? Kerana yang dia bergantung harap adalah kepada makhluk, tidak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala dia habaq, tuan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, kata Allah, bila mana kamu zikir kepada dia, bila mana kamu ingat pada dia, maka hati akan menjadi tenang, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, manusia dia akan tenang. Pasal apa? Kerana pergantungan dia bukan pada makhluk. Pergantungan dia adalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, bila dia bergantung dengan Allah Ta'ala, maka dia akan faham segala-gala yang berlaku adalah kerana maqaddarallah. Ianya adalah kerana benda yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, maka demikian kata Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, bersihkan hati daripada takut dengan makhluk dan juga berharap dengan makhluk. Dan tuan, bahkan bila mana seseorang dia takut dengan makhluk dan juga dia berharap pada makhluk, maka ada dia punya kesan buruk dia. Dan tuan, apa kesan buruk dia? Kesan buruk dia, kata Imam Al-Haddad, tarkil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Maka dia akan meninggalkan, orang ini dia akan tinggalkan mengajak orang lain berbuat kebaikan, dan juga dia akan meninggalkan pencegahan kepada kemungkaran dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, pasal apa? Kerana dia berharap dengan makhluk, kerana dia ndak apa yang ada pada sisi makhluk. Dan tuan, susahlah sikit untuk dia cakap. Dan tuan, susahlah sikit dia nak tegur kepada satu orang ni. Pasal apa? Kerana mungkin kalau dia tegur, maka apa yang ada pada diri dia akan hilang. Dan tuan, ini adalah orang yang tidak bergantung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, kerana tu menjadi satu contoh, bagaimana ada satu orang ulama, nama dia Al-Imam Al-Aslam, nama dia. Dan tuan, Imam Al-Aslam ni,
Dia adalah penasihat kepada raja. Tuan-tuan, maknanya pekerjaan dia hebat. Tuan-tuan, maknanya apa? Jawatan dia hebat. Tuan-tuan, tapi bila mana raja dia terlibat dengan akidah yang tidak betul, tuan-tuan, maka ini menyebabkan Al-Imamul Aslam dia tegur kepada raja ni. Tuan-tuan, bila dia tegur kepada raja ni, raja kata apa? Raja kata, wahai Aslam, kalaulah kamu masih lagi tegur aku, maka jawatan engkau, gaji engkau, aku akan tarik. Dia kata. Tuan-tuan, apa yang berlaku kepada Imam Al-Aslam bila mana raja kata macam tu? Tuan-tuan, Imam Aslam dia tak peduli. Kerana apa? Kerana raja dia dah menganut satu akidah yang tidak betul. Tuan-tuan, maka menjadi tanggungjawab kepada ulama untuk menegur. Tuan-tuan, lalu dia pun tegur. Akhirnya jawatan dia pun ditarik oleh raja. Tuan-tuan, maka nak cerita demikian, bila mana orang dia tak bergantung dengan manusia, bila mana manusia dia tak bergantung dengan makhluk, semata-mata adalah kerana Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, maka kehidupan ni dia tenang dan juga akan jadi aman dan juga damai. Masya-Allah. Maka kerana tu kata Imam Al-Haddad rahimahullahu taala, bersihkan hati daripada takut dengan makhluk dan juga berharap apa yang ada pada sisi mereka. Lalu dia kata ni yang kita sambung malam ni, wa kafa bihi dhullan li sahibihi, maka cukuplah, kata Imam Al-Haddad rahimahullahu taala, orang yang berharap dengan makhluk ini dhullan, dia adalah orang yang sangat hina. Dia kata, tuan-tuan, hina kemudian dia lekeh. Pasal apa dia hina? Pasal apa dia lekeh? Li'annal mu'mina azizun bi rabbih, kerana orang yang beriman itu senantiasa mengagungkan Tuhan dia. Orang yang beriman senantiasa membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dia tak akan besarkan makhluk. Tuan-tuan, dia tak akan besarkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ni sifat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Imam Ahmad bin Hanbal, tuan-tuan, ni semua ulama besar semua ni. Tuan-tuan, semua ni ulama besar. Tuan-tuan, Imam Ahmad bin Hanbal, kita tahu dia pengasas kepada mazhab Hanbali. Tuan-tuan, bila mana khalifah ataupun kita kata pemerintah pada masa tu suruh Imam Ahmad bin Hanbal keluarkan kenyataan bahawasanya Al-Quran itu ianya adalah makhluk. Tuan-tuan, Imam Ahmad bin Hanbal dia tak mau kata Al-Quran itu adalah makhluk, tak mau. Tuan-tuan, pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Quran itu ianya bukan makhluk. Dia bukannya benda yang baharu. Ni Al-Quran. Tuan-tuan, yang baharu ni adalah segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang tu baharu. Tuan-tuan, tapi kalam Allah Subhanahu wa taala dia bukan benda yang baharu. Tuan-tuan, lalu disuruh kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Dia kata, apa Ahmad, kami perintahkan supaya engkau kata Quran itu adalah makhluk. Tuan-tuan, Imam Ahmad bin Hanbal tetap berpegang teguh dengan pendapat dia bahawasanya Al-Quran itu ianya bukan makhluk. Tuan-tuan, apa yang berlaku? Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal disebat di dalam penjara. Tuan-tuan, disebat Imam Ahmad ni
Disebutkan di dalam sejarah Imam Ahmad bin Hanbal, kain yang dipakai oleh Imam Ahmad bin Hanbal tu tercabut. Dan tanpa siapa? Kerana sebatan yang begitu hebat dikenakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Tuan-tuan, tapi dia nak berganjak tak daripada pegangan dia? Tidak sama sekali. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana orang ni dia tak bergantung dengan makhluk, dia bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dalam satu cerita yang masyhur di kalangan kita, tuan-tuan, kisah apa ni? Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu wa arda. Tuan-tuan, Bilal bin Rabah ni bila mana dia disuruh kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kata Bilal kepada tuan dia. Tuan, dia kata, "No. Tuan boleh memiliki tubuh badan saya." Ya, tubuh badan saya ni adalah untuk tuan. Tubuh badan saya ni adalah untuk orang-orang yang memiliki saya. Tuan-tuan, hamba ni kalau kita miliki dia, maka hamba tu kepunyaan orang yang memiliki dia. Tapi sistem ni dah dimansuhkan dia. Tak ada lagi dah sistem kehambaan ni, tak ada. Tapi kalau kita buka dalam kitab-kitab fiqh, dia punya hukum masih lagi ada. Tuan-tuan, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu wa arda, bila mana disuruh kufur dengan Allah Subhanahu wa taala, dia kata apa? Dia kata, Tuan hanya boleh memiliki tubuh badan saya, tetapi tidak kepada iman saya, kata Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu wa arda. Tuan-tuan, kita tahu macam mana Bilal bin Rabah akhirnya dia ditarik ke tengah-tengah padang pasir. Dan tuan, kemudian diletakkan batu yang begitu besar di atas dada dia. Dan tuan, suruh kufur dengan Allah Ta'ala. Dan tuan, tengah-tengah panas terik, kemudian diletakkan batu besar di atas dada dia. Dan tuan, agak-agak kita boleh bayang macam mana dekat negara Arab sana. Tuan-tuan, pada hari ni kalau kita pergi negara Arab pun, kalaulah panas mencapai 38, 39, 40, 41 pun pernah. Tuan-tuan, malah lebih daripada itu pun pernah. Tuan-tuan, cuba kita bayang bagaimana bila bin Rabah ditarik dia sampailah kepada tengah padang pasir. Tuan-tuan, diletakkan pula batu dekat atas dada dia. Tuan-tuan, tapi yang keluar daripada mulut Bilal bin Rabah, walaupun sakit pada masa tu, tuan-tuan, yang keluar apa dia? Ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Yang esa, yang esa, yang esa. Tuan-tuan, tak berasa sakit pun. Tuan-tuan, malah merasa lazat. Pasal apa? Kerana tidak ada rasa takut dan tidak ada pergantungan dengan makhluk, hanya bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau kita bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala, hidup akan menjadi tenang. Tuan-tuan, maka kata Imamul Haddad, orang yang beriman itu dia membesarkan Allah Ta'ala. Dia tidak membesarkan makhluk-makhluknya. La yakhafu wa la yarju ahadan siwa. Dan orang yang beriman kepada Allah, dia tak takut dengan makhluk, dan dia tidak berharap dengan siapa-siapa pun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, kerana tu banyak perkara, tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ajarkan kepada kita. Tuan-tuan, sebelum ni kita dah banyak kali cerita bagaimana dalam peperangan Badar. Tuan-tuan, biar kita baca sirah ni, kita ambil dia punya pengajaran dia. Sirah yang kita baca bukan modal untuk kita menangis, tuan-tuan.
Tuan-tuan, tak apalah kalau kita menangis, kemudian kita teringat betul pada Nabi SAW, tak apa. Tapi masalah yang tuan-tuan, kadang-kadang dia teriak, kadang-kadang dia menangis waktu tu lah. Keluar daripada majlis mana-mana, hilang habis dah. Dia terlupa yang tadi ni dia menangis, dia teriak kerana teringat kepada Nabi SAW. Dan dalam kita kasih kepada Nabi SAW, kata Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah Ta'ala katakanlah wahai Muhammad, siapa-siapa yang kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fattabi'uni, maka hendaklah dia ikut aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi SAW dia tinggalkan apa? Ajaran. Tuan-tuan, ajaran ni yang kita nak kena mengaji. Tuan-tuan, ajaran ni yang kita nak kena amalkan dia. Macam mana Nabi sembahyang, macam mana Nabi bercakap dengan orang. Tuan-tuan, macam mana perang Nabi SAW, macam mana dakwah Nabi SAW. Tuan-tuan, maka orang yang beramal dengan syariat ni adalah orang-orang yang kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, saya buat contoh. Kalaulah kita kasih kepada isteri, kasih pada suami kita, tuan-tuan, tok lelaki tanya. Tok lelaki tanya, oh yalah, walaupun dah beromok, tapi koi beromok, koi romantik, orang panggil. Nah, dia makin beromok, dia makin romantis, orang tak? Pasal apa? Banyak kenangan dah ni, dah banyak hari dah ni, lama dah duduk bersama ni, kan? Masya-Allah, lah pakai kereta Honda. Dulu naik Lambretta, kan? Lambretta. Masya-Allah. Tuan-tuan, tok lelaki tanya. Kan, tok lelaki tanya. Ni apa ni abang nak tanya? Saya anggap abang lah. Nah, apa itu hak yang apa ni maklum pun kata, kata takkan tak sayang kot, no. Inilah cinta pertama saya, dia kata. Tuan-tuan, Pak Long dengar macam tu, dia sembok terus, serang terus. Kalau sayang saya, nasi mana? Nasi mana? Kopi mana? Kuih mana? Tak ada pun. Baju tak gosok pun. Tuan-tuan, bila kata kita mengeluarkan sesuatu kenyataan, tuan-tuan, bahkan perkara ni dalam fiqh pun disebut. Bila mana seseorang mendakwa, al-bayyinatu 'ala da'i, tu kaedah dia. Orang yang mendakwa hendaklah mengemukakan bukti. Tuan-tuan, apa bukti yang kata kita kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan, tidak lain tidak bukan adalah dengan beramal dengan seluruh daripada apa yang diajak oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ni adalah orang yang apa ni, yang kasih pada Nabi. Tuan-tuan, dalam apa ni sirah, dalam perang Badar, tadi kita sebut, bila mana kita baca sirah, ambil i'tibar, nastafid, kita mengambil faedah daripada sirah tersebut. Tuan-tuan, masya-Allah, kerana tu almarhum Syekh Dr. Said Ramadan Al-Buti rahimahullahu taala adalah orang yang sangat berjasa kepada umat ini. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana dia karang satu kitab, nama kitab tu Fiqhus Sirah, iaitulah hukum yang diambil daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perang Badar ni, yang kita setiap tahun pun bila perang Badar, bila mai pada 17 Ramadan tu, dia ni malam ni apa ni, malam Badar ni.
Ni malam ni apa ni berlakunya perang Badar ni. Dan dalam fiqh sirah yang dikarang oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti rahimahullahu taala. Dan dia kata apa? Perang ni adalah perang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perang tauhid. Dan pasal apa dia dinamakan sebagai perang tauhid? Tuan-tuan, kerana perang ni tak masuk akal. Perang ni luar biasa. Tuan-tuan, orang kalau nak pergi perang kena ada kekuatan. Tuan-tuan, jumlah biar bagi sama. Kemudian senjata mesti nak kena lengkap. Ni orang yang nak pergi perang melawan musuh. Tuan-tuan, tapi dalam perang Badar berapa ratus orang? Kita pun tahu. 300 orang. Tuan-tuan, nak lawan berapa ramai? 1000 orang. Tuan-tuan, kelengkapan ada tak pada hari itu? Kelengkapan tak ada. Tuan-tuan, kita dah sebut, perang yang paling lekeh adalah perang Badar. Tu yang paling lekeh. Pasal apa? Kerana orang baru je beriman, orang tak ada kelengkapan apa-apa. Tuan-tuan, apa yang ada sajalah mereka bawa pergi medan perang. Tuan-tuan, tetapi kerana yakin dengan Allah Ta'ala, kerana ini adalah perintah daripada Allah Ta'ala, tuan-tuan, kerana ini perintah daripada Nabi SAW, tuan-tuan, maka pi juga perang yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka demikian sifat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia kata lagi, wa in wasalaka ahadun min ikhwanikal muslimina bima'rufin min wajhin tayyib fakhudhu in kunta muhtajan ilaih. Dia kata, dan kata Imam Al-Haddad rahimahullahu taala, sekiranya ada seseorang daripada saudaramu, daripada kaum muslimin, yang memberikan sesuatu kepada kamu, dia kata, malah dia ini adalah saudara daripada kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah. Tuan-tuan, maknanya kawan-kawan kita, saudara-saudara kita. Bila mana dia beri sesuatu kepada kita dengan cara yang baik, dengan wajah yang baik, fa khudhu, ambillah pemberian daripada dia. In kunta muhtajan ilaih, ketika mana engkau berhajat kepada dia, memang keperluan engkau, maka engkau ambil. Kata Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, ambil. Dan antara sunnah baginda Nabi SAW, tuan-tuan, ni kita kena buat ni, dan jangan kita buat sebaliknya. Tuan-tuan, tengok dalam kitab Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, ataupun syama'il yang lain, baik itu di dalam Sahih Al-Bukhari ataupun dalam Sahih Muslim dan kitab-kitab yang lain. Tuan-tuan, berkenaan dengan syama'il Nabi SAW. Tuan-tuan, Nabi ni, kalau ada orang yang bagi hadiah dekat dia, tuan-tuan, dia bukan macam orang Melayu. Tuan-tuan, orang Melayu ni, kalau orang beri apa-apa dekat dia, orang bagi, tak apa. Tuan-tuan, tak apa tu ada makna. Tak apa ni ada makna. Bak kata dalam cerita filem Madu 3, yang cerita P. Ramlee tu kan. Nah, bila anak dia kata apa ni, apa? Ayah dia kata, abang tadi tu baik, dia kata. Ayah dia kata apa? Baik ada makna tu. Tuan-tuan, sama macam kita, lebih kurang. Nah, bila orang beri sesuatu pemberian, tak apa, tak payah susah dia kata. No, tuan-tuan, tapi bila orang tu tarik balik, dia kata dalam hati,
rugi aku cakap macam tu. Dia kata, kalau tahu tadi ambil terima. No. Tuan-tuan, sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menerima hadiah, Nabi SAW adalah orang yang menghargai pemberian daripada orang lain. Tuan-tuan, Nabi SAW kalau orang bagi dia kain misalnya, tuan-tuan, Nabi pernah diberi satu kain yang diperbuat, yang diproses di negara Yaman. Tuan-tuan, maka Nabi dapat kain ni. Tuan-tuan, bila Nabi dapat, Nabi buat apa? Nabi ambil kain tu, kemudian Nabi terus mengenakan pada tubuh badan dia. Tuan-tuan, lalu Nabi mendoakan orang yang beri hadiah kepada Nabi SAW dengan doa-doa yang baik-baik. Tuan-tuan, maka ini adalah sunnah baginda Nabi SAW. Tuan-tuan, kenapa Nabi buat macam tu? Kerana satu, menghargai pemberian orang. Yang keduanya, nak bagi kawan ni seronok. Kerana niat dia nak bagi hadiah kat kita. Tuan-tuan, kemudian kita terima dengan cara yang baik. Tuan-tuan, kita telah memasukkan kegembiraan ke dalam hati saudara kita. Tuan-tuan, kerana tu kata Nabi SAW, siapa-siapa yang memasukkan kegembiraan di dalam hati saudara dia, maka dia juga akan digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maksudnya apa? Terima hadiah, hargai dan juga gembirakan orang tersebut. Tuan-tuan, tapi nak kena tengok jugalah. Ada benda yang bila orang beri kita ni, jangan tengok masa tu. Jangan tengok pada masa tu. Apa dia? Contoh, kalau orang bagi kita sampul, contoh, kan, kita pi buat apa? Korban ke, kita pi buat apa kerja ke, maka yang menganjurkan tu pun dia pun bagilah sampul seorang satu. Ni adalah sikit buat minum-minum kopi, ambil lah. Tuan-tuan, dia dengar ngaji pada malam ni, oh, Nabi adalah orang yang menghargai orang lain. Nabi dapat kain, kemudian Nabi terus pakai pada tubuh badan dia. Tuan-tuan, orang bagi sampul kat dia, dia terus buka, oh, tengok berapa. Tengok berapa. Ni kurang ni. Siap cakap lagi macam tu. Tuan-tuan, adakah ni perkara yang mengembirakan hati orang yang memberi hadiah ni? Tuan-tuan, bila dia tak gembira, maka tu bukan daripada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tengok keadaan. Baik, kemudian dia kata apa? Fakhudhu, maka bila mana ada orang yang berikan, ambil. In kunta muhtajan ilaih, ketika mana kamu berhajat kepada perkara tersebut, ambil ia. Tapi jangan lupa, kata Imam Al-Haddad, washkurillah, dan hendaklah kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia kena tengok. Tuan-tuan, ni yang kita sebut ni. Bila orang bagi dekat dia, syukur kepada Allah Taala. Tuan-tuan, tengok apa kata Imam Al-Haddad, fa innahu al-mu'ti haqiqatan, kerana yang memberi pada hakikatnya adalah dia. Tuan-tuan, siapa ni? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, yang lain ni sebagai perantaraan saja. Maka dia kata dekat sini, washkur man awsalahu ilaika ala yadihi min ibadihi. Kerana itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Allah Taala telah menghantar rezeki itu melalui tangan-tangan daripada hamba-hamba dia, kata Imam Al-Haddad rahimahullahu taala. Tuan-tuan, sudut pandang inilah yang sikit sangat orang boleh pandang. Tuan-tuan, kerana tu di dalam Al-Quran
Allah Subhanahu wa taala sebut qalilan min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit daripada kalangan hamba-hamba aku yang bersyukur kepada aku, kata Allah. Tuan-tuan, pasal apa orang tak bersyukur kepada Allah Ta'ala? Tuan-tuan, kerana dia tengok dia yang usaha. Tuan-tuan, kerana dia tengok dialah yang kerja. Tuan-tuan, kerana dia tengok orang tu bagi. Tuan-tuan, dia kena kembalikan semuanya itu pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberi. Tuan-tuan, kalaulah Allah Ta'ala halang rezeki daripada sampai kepada kita, tak ada satu orang pun yang boleh menyampaikan rezeki itu kepada dia. Tuan-tuan, sebab itu kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa ardah. Tengok tuan-tuan, Sayyidina Ali punya keyakinan dia kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan tengok, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa ardah kata, kalaulah rezeki itu telah ditentukan untuk aku, sekalipun rezeki itu berada jauh, tidak ada satu orang pun yang mampu mencapainya. Tetapi kalau seandainya rezeki itu tidak ditentukan untuk aku, sekalipun dia berada dekat dengan aku tidak mampu untuk mencapainya. Tuan-tuan, Masya Allah, ni keyakinan orang yang benar-benar dia beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita baca lagi. Hari ini kita bagi perhabis tajuk ni. Kita nak pergi kepada tajuk yang lagi pun tajuk ni sikit ya. Tuan-tuan, maka dia kata lagi, yang ni kita baca laju lah. Tuan-tuan, kita baca laju kerana apa? Masa mencemburui kita. Tuan-tuan, masa cemburu. Tuan-tuan, bukan masa cemburu, bukan masa tu cemburu yang mengajak ni malas. Tu cerita lah. Padahal kalau nak lajak boleh sangat nak lajak, tapi malas buat gua. Okey, baik. Terus dia kata, wa illam takun laka hajatun ilaihi, sekiranya kamu tidak berhajat kepada pemberian itu, dia kata, fanzur fa in wajadta al-aslaha liqalbika akhdahu fakhudhu. Dan kata Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, kalaulah kamu tidak berhajat kepada perkara tersebut, yang orang bagi itu kamu tak berhajat pun, maka kalaulah, dia kata, kamu mengambil pemberian daripadanya, akan mengelokkan hati kamu, fa khudhu, maka ambillah pemberian tersebut. Tuan-tuan, maknanya apa? Tuan-tuan, kalaulah kita terima tu tadi, hati kita tak ke mana-mana, stand hati kita. Tuan-tuan, hati kita tetap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, jangan sampai kita terkenang jasa orang tu, tuan-tuan, sampai kita tinggalkan amar ma'ruf nahyun anil munkar kepada orang tersebut. Tuan-tuan, cerita dia, kita menerima apa-apa hadiah, kita pandang itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana tu kalau kita terima, membaikkan kita punya hati kita, ambil. Ambil. Ianya adalah rezeki daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, tapi kata Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, aw raddah faruddahu birifqin, ataupun kamu boleh tolak, tapi hendaklah kamu tolak dengan rifqin, dengan baik. Tuan-tuan, tolak ni tolak dengan baiklah, bihaitsu la yankasiru qalbul mu'ti, sekira-kira orang yang memberi itu tidak berkecil hati dengan kita. Jadi fikirkanlah tuan-tuan, macam mana cara untuk kita tolak pemberian dia. Tuan-tuan, ada dua. Mungkin pemberian tu kita tak berhajat,
ataupun kita nak terima benda tu tapi melihat kepada keadaan hati kita. Kalau agak-agak dengan pemberian orang lain tu memudaratkan agama kita, maka tolak. Tuan-tuan, tapi tolak tu dengan lagu mana? Birifqin, dengan elok, dengan baik, sekira-kira la yankasir qalbul mu'ti. Yang kasir ni maksud dia pecah. Tuan-tuan, tapi maksud pecah dekat sini kecil hati lah dalam bahasa kita ni. Tuan-tuan, maka tolak, jangan sampai orang tersebut dia berkecil hati dengan kita. Tuan-tuan, maknanya apa? Jaga hati dia. Kerana kata Imam Al-Haddad, fa inna hurmatal muslim indallahi azimatun. Kerana dia kata, bila mana seseorang muslim itu terhalang apa-apa, tuan-tuan, terhalang, dia berkecil hati ke, dia berasa marah ke, ni semua penghalang-penghalang. Tuan-tuan, di sisi Allah Ta'ala azimah, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala perkara itu amat-amat besar, kata Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, kerana tu kita mengasihi adalah kerana Allah Ta'ala. Bila mana kita marah itu juga adalah kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, kerana tu dalam hadis Nabi SAW kata, tuan-tuan, orang Islam ni dia adalah orang yang berlembut dengan orang lain. Tuan-tuan, tu pada asasnya ni akhlak orang Islam. Akhlak orang Islam dia baik, dia lembut. Tuan-tuan, tapi dia ada kaedah. Dia bukan lembut tak tentu pasai macam tu. Macam saya pernah cerita lah bulan puasa, tapi bukan kat sini, dekat tempat lain. Masa tu saya huraikan hadis berkenaan dengan orang yang berpuasa. Tuan-tuan, kalaulah ada orang yang nak menyakiti kita pada waktu puasa, ada orang yang dia nak bergaduh dengan kita pada waktu kita puasa, tuan-tuan, Nabi SAW suruh kita buat apa? Nabi suruh kata, inni sha'im, aku sedang berpuasa. Tuan-tuan, kena kata macam tu, aku tengah puasa. Aku tak mau bertengkar, aku tak mau nak berkelahi, aku tak mau apa-apa. Pasal apa? Inni sha'im, aku tengah puasa. Tuan-tuan, tapi kalaulah ada pencuri masuk dekat dalam rumah kita, kemudian parang dekat leher, kemudian dia pi kacau pula isteri kita, tuan-tuan, dia pi kacau pula ahli keluarga kita, tuan-tuan, masa tu kita jangan kata inni shaim, aku tengah puasa. Tak kena macam tu. Kerana tu tuan-tuan buka dalam Ibn Qasim, tuan-tuan, bagaimana ada satu bab, tuan-tuan, nama bab tu Babus Sayyal, nama dia Babu As-Sayyal. Tuan-tuan, apa disebut dalam Babus Sayyal ni? Tuan-tuan, bila mana ada orang masuk dalam kediaman kita, tiba-tiba orang ni dia nak memudaratkan ahli keluarga kita, dan dia nak mudaratkan diri kita. Tuan-tuan, boleh tak kita pertahan diri? Boleh. Kita boleh mempertahankan diri kita. Tuan-tuan tengok dalam Ibn Qasim, di dalam Babus Sayyal, tuan-tuan, boleh kita mempertahankan diri kita. Tuan-tuan, jadi orang Islam ni tadi saya sebut, kita lembut, kita baik, kita berakhlak. Tuan-tuan, tetapi diajak oleh Nabi SAW. Nabi ajak. Ni kaedah dia. Tuan-tuan, kata Nabi SAW, kita tidak mencari musuh dengan orang lain, kata Nabi. Tetapi kata Nabi SAW, bila mana musuh telah berada di hadapan kamu, la tahrub, maka kamu jangan lari, kata Nabi SAW. Dan ni orang Islam kita. Kita tak cari musuh, kita lembut dengan orang, kita baik dengan orang.
Tetapi Nabi kata, kalau musuh telah berada di hadapan kamu, la tahrub, maka kamu jangan lari daripada musuh kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, maka secara orang kata secara asasnya kita adalah umat yang akhlaknya tinggi, sabarnya tinggi, kemudian akhlak kita adalah akhlak yang terbaik sebagaimana akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana tu Imam Al-Haddad kata, kalaulah kita buat apa-apa dekat orang ni yang berkaitan dengan hak orang ni, tuan-tuan tengok, indallahi azimatun, di sisi Allah benda tu berat, kata Imam Al-Haddad rahimahullahu taala. Ni kita perhabis tuan-tuan. Ni kita baca laju lah. Wa iyyaka wa radda li syuhrah. Oh, tapi ni syok tuan-tuan. Ni ke ilmu ni ilmu. Tuan-tuan, kata Imam Al-Haddad, wa iyyaka, tapi jangan, kata Imam Al-Haddad, wa radda li syuhrah, kamu tolak pemberian orang kerana kamu nak masyhur, kata Imam Al-Haddad. Wal akhdha bisyahwah, dan pada masa tu lebih baiklah kamu ambil benda yang dia nak bagi sekalipun dengan syahwat kamu. Tuan-tuan, maknanya apa? Saya ambil masa sikit, benda ni penting. Tuan-tuan, jangan pula nanti orang bagi kita hadiah, kita tolak kerana apa? Kerana nak dipanggil sebagai orang yang tawaduk, kerana nak dipanggil sebagai orang yang tak suka kepada dunia. Tasannu' ini merupakan lakonan semata-mata. Tuan-tuan, kita buat apa pun li ajlillah, ianya adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu ulama menyebut, finas, ada orang yang mutawadhi' li'annahu arada yuqalluh, kerana orang ni nak dipanggil sebagai orang yang merendah diri. Anda ada orang yang macam tu. Nah, jadi kita jangan apa ni tengok rendah diri orang, tengok rendah diri sungguh dia ni. Ya, daripada zahirnya macam itulah, tetapi hati hanya diketahui oleh Allah Taala. Tuan-tuan, kerana tu bila dalam peperangan, bila sahabat-sahabat ada yang mati syahid, tuan-tuan, lalu sahabat lain kata, beruntung orang-orang yang mati syahid pada jalan Allah ini, kerana mereka mati syahid dalam peperangan. Tuan-tuan, Nabi terus jawab. Nabi kata apa? Allahu a'lam biniyatihim, Allah sahajalah yang mengetahui akan niat-niat mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau kita tolak pemberian orang, tolak kerana Allah Ta'ala, bukan tolak kerana nak nama, nak dipanggil sebagai orang yang zuhud dengan dunia. Maka kata Imam Al-Haddad rahimahullah wa ta'ala, wali an ta'khudahu bisyahwa khairul laka, maka engkau ambil hadiah daripada orang tu, nah, kerana syahwat engkau itu lebih baik lagi, min an taruddahu lisyuhrah bizuhdi, daripada kamu tolak kerana nak dipanggil sebagai orang yang zuhud, wal a'radi 'anid dunya, konon-kononnya kamu adalah orang yang berpaling daripada dunia. Was-sadiqu la yaltabisu alaihi amr, dan orang yang benar itu dia tidak akan berbuat-buat di dalam sesuatu perkara. Yaltabis, kata yaltabis ni maknanya tasannu', dia buat-buat je perkara tersebut. Wala budda ayaj'ala lahu rabbuhu nura fi qalbihi ya'rifu bihi ma yuradu minhu, maka tidak boleh tidak, dia kata ayaj'ala lahu rabbuhu nuran fi qalbihi ya'rifu bihi ma yuradu minhu. Tuan-tuan, apapun juga orang ni dia melakukan perkara tersebut semata-mata adalah kerana Allah Subhanahu wa taala, dan mereka inilah orang-orang yang diberikan apa? Cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, akhir satu cerita yang berlaku pada pengarang kitab ni. Tuan-tuan, satu hari ada orang jumpa dengan pengarang pada kitab ni. Dia orang kaya. Tuan-tuan, dia kata kepada Imam Al-Haddad rahimahullah wa taala, dia kata, Imam, saya ada duit, saya nak buat masjid, boleh tak? Tuan-tuan, Imam Al-Haddad kata, boleh.
tapi dengan syarat. Dan nampak syarat yang diletakkan oleh Imamul Haddad. Imamul Haddad kata, nanti bila dah siap masjid, masjid tu tak boleh letak nama kamu. Macam mana? Nanti masjid ni dah siap, tak boleh letak nama kamu. Macam mana? Dan orang ni kata apa? Oh, kalau macam tu tak apa, goodbye. Kalau macam tu tak apa. Tuan-tuan, tengok, kadang-kadang kebaikan itu disulami dengan perkara-perkara yang tidak ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulan daripada tajuk ni apa dia? Kita bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak bergantung kepada perkara-perkara yang lain. Cukup dulu setakat tu. Insya-Allah nanti kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan dari saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.